Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Ini adalah kelas online solar off-grid system PWM inverter. Apa tu PWM inverter? Ini adalah jenis PWM inverter. Unit 1, pengenalan. Untuk memasang sistem solar, kita perlukan yang pertama adalah solar panel. Solar panel, kita perlukan bateri. Ini bateri kereta. Saya ingatkan, untuk pemasangan sistem solar tidak disyorkan menggunakan bateri kenderaan, kerana bateri kenderaan ni ada asid, dan asid ini berisiko membawa penyakit kanser kepada penghuni yang berada sekeliling atau berdekatan dengan bateri kereta atau bateri kenderaan ni. Untuk memasang solar, disyorkan gunakan bateri solar, khas bateri solar. Jangan gunakan bateri kenderaan seperti yang saya gunakan sekarang. Ini adalah kelas online dan bateri ini adalah murah. Saya menggunakan bateri kenderaan untuk sesi pembelajaran sahaja. Kepada anda yang ingin membuat sistem solar yang sebenar, sila gunakan bateri solar yang boleh dibeli di Shopee atau Lazada atau Alibaba. Bateri mesti ada SCC, Solar Charge Controller. Solar Charge Controller, nanti terangkan. Perlu ada inverter. Inverter DC to AC. DC to AC. Inverter perlu ada kabel solar. Disyorkan gunakan kabel solar. Kenapa? Kerana kabel solar ni ada double insulation dan dicipta memang untuk tahan dalam cuaca yang sangat panas di atas bumbung atau di kawasan outdoor. Kemudian perlu ada breaker. Breaker 2 pole MCB. Nanti saya terangkan. Breaker ni kita siap-siap tagging atau marking inverter, bateri, PV ni adalah photovoltaik yang depan tu. Photovoltaik, PV, AC out. AC out ni untuk ke soket plug, ke lampu, ke kipas, ke alatan elektrik yang kita akan gunakan. Dan MCB. MCB ni untuk sebagai fuse. Sebagai fuse untuk soket plug. Perlu juga ada MC4. Ini namanya MC4 female untuk negatif, MC4 female untuk negatif, MC4 male untuk positif. MC4 ni function dia adalah sebagai penyambung kabel. MC4 negatif untuk female, MC4 positif male untuk positif, sebagai penyambung kabel. Sebelum kita memasang solar off-grid, perlu dipastikan dulu keupayaan SCC membawa panel. Ada 3 sistem solar yang kita gunakan di Malaysia, iaitu sistem 12 volt, sistem 24 volt dan sistem 48 volt. Apa bezanya? Sekiranya anda menggunakan alatan elektrik yang bebannya tidak besar, yang kecil seperti lampu, kipas, anda boleh menggunakan sistem solar 12 volt. Sistem solar 12 volt, SCC nya juga adalah 12 volt. Ni SCC, Solar Charge Controller. Sebelum menggunakan SCC, perlu ditengok dulu pada dia punya labeling 25 mi. Okey. Voltage 12 atau 24. Okey mi. Okey, bermaksud SCC ni boleh membawa voltan 12 atau 24. SCC, Solar Charge Controller ini boleh membawa sistem 12 volt atau 24 volt.
max PV voltage 50 volt. Kena ingat, max PV voltage adalah 50 volt. Jadi panel solar tidak boleh melebihi 50 volt. Panel solar tidak boleh melebihi 50 volt. Maximum current output 50 amp. Solar panel yang kita gunakan untuk arus atau dia punya amp tidak boleh melebihi 50 amp. Solar panel. Saya akan tunjukkan contoh. Ini untuk sistem 12 atau 24 volt. Untuk sistem 48 volt, dia ada tulis dekat punya kotak. Kotak yang ada tulis, kotaknya ini. Okay, saya gunakan brand Swirl. Di kotak, ini dia punya sistem, cara pemasangan. Fokus ni. Di kotak ada tulis. Sekarang yang saya gunakan adalah maximum current output 40 amp. Panel solar tidak boleh melebihi 40 amp. Solar panel power tidak boleh melebihi 1440 watt, 1440 watt untuk sistem 48 volt. Nanti tuan-tuan akan faham. Saya akan terangkan satu persatu. Pertama, sebelum kita memasang solar, kita perlu pastikan panel solar berfungsi dengan baik. Okey. Inilah panel solar. Ni. Okey kat sini. Okey, kalau kita lihat dekat sini, short circuit current 10.87. 10.87 amp. Voltage maksimum 42 volt. 42 volt. Sini. Kita akan gunakan SEC 12, sistem 12 volt atau sistem 24 volt sebagai contoh. Angkat brain. Angkat brain. Angkat. Okey, sini ni. Fokus. Maximum PV voltage 50 volt. Maximum. Dekat sini panel solar punya maximum power adalah 42 volt. Bermaksud panel ni sesuai untuk sistem 24 atau 12 volt atau 24 volt. Tapi boleh pakai skeping saja. Dia punya maximum current output 50 amp. Dekat sini tulis open circuit current maximum power 10.36 amp. Dekat sini boleh pakai 50 amp. Dekat sini dia tulis 10.36. Bermaksud jika disambung dengan sistem parallel, inverter ni boleh menggunakan 4 panel solar 435 watt ni. Okey, panel solar ni adalah nominal power watt W 435 watt. Panel solar yang saya gunakan sekarang adalah 435 watt 10 amp. Di sini 10 amp 10.36 amp. 10.36 amp. Bermaksud panel solar ni jika disambung selari atau parallel boleh menggunakan 4 panel. 4 panel untuk SEC jenis yang saya gunakan sekarang. Nanti saya akan ajarkan kemudian. Untuk kita menguji panel solar sama ada dalam keadaan baik atau tidak, berfungsi maksimum atau tidak, kita perlu menggunakan digital clock meter yang boleh merekod bacaan DC volt dan DCM. Simbolnya adalah garisan macam ni, titik dot macam tu. DCM dan DC volt. Pertama, dia digital clock meter sesuai. Keduanya sekarang jam pada pukul 12 tengah hari dan matahari tegak. Dan dalam keadaan langit biru sangat panas. Baru sesuai. Okey, kita akan test. Pegang sorry. Pertama kita nak test dekat ni.
short circuit. Short circuit current 10.87. Clear me? Ya. Okey, Messi dapat. Jadi cara macam mana? Perlu shortkan. Pada panel solar, negatif kabel dan positif kabel perlu di shortkan. Okey, di shortkan begini. Panel tegakkan, turunkan panel. Okey. Select DCM, claim me. DCM dan claimkan dia. Okey. Kita dapat 6.8 MDC, 6.9. Clear me? 7M. Kita dapat 7M. 7 MDC. Kita dapat 7 MDC, sedangkan dekat sini dia tulis 10.8 kurang 3M. Kenapa begitu? Sebab walaupun sekarang ni pukul 12 tengah hari, tak ada awan, kita rasa panas. Sebenarnya kepanasan dia tu, irradian dia tak cukup kuat untuk dapatkan maksimum M. Jadi 7M tu dah okey. Walaupun dekat marking ni, dekat label dia tulis 10.87M short circuit, kita dapat 7M pun dah okey. Dalam pukul 12, dalam keadaan langit biru, matahari tegak. Mungkin kalau pukul 1 atau pukul 2 petang, mungkin dia boleh cecah 10M. Jadi ini okey. Hampir, walaupun 7M, hampir kepada 10M. Andai kata jika kita short circuit kan, macam saya buat ni, short circuit kan, tulis pada label 10M. Tapi bila kita buat practical test, kita short circuit kan, yang seperti saya buat, dapat around dalam 2M atau 3M. Bermaksud panel solar ini ada masalah. Kita perlu contact supplier dan tukar panel solar yang baru. Langkah pertama, kita pasang breaker dahulu. Saya buat kurang kemas kerana saya ingin mengajar. Bila tuan-tuan buat sendiri nanti, pastikan buat kemas-kemas. Kita pasang breaker dekat sini lah. Okey. Masukkan PV, bateri, inverter, tarik ke bawah ni, tarik bawah ni, masukkan, tekan balik, AC out. PV, bateri, inverter, AC out. Kita pasang plug. Kita ada 3 sistem. Sistem 12 volt, sistem 24 volt, sistem 48 volt. Setiap sistem mempunyai inverter yang berlainan dan ACC yang berlainan. Kita akan belajar pasang sistem 12 volt dulu. Sistem 12 volt ni untuk kegunaan barang elektrik yang tak kuat seperti lampu atau kipas. Sistem 24 volt, sistem 24 volt
digunakan untuk barang elektrik yang lebih kuat seperti masak nasi, ataupun mesin grinder, mesin-mesin untuk bertukang. Dan sistem 48 volt kita gunakan untuk barang elektrik yang mempunyai beban yang lebih tinggi, yang lebih besar, seperti aircon, water heater, oven, dan alatan-alatan elektrik yang menggunakan beban yang sangat tinggi untuk beroperasi. Okey, tolong bawa bagi skru, Farid. Okey, kita pasang LCC. Saya buat tak kemas. Saya buat untuk sesi pembelajaran. Tuan-tuan nanti bila buat sendiri, buat kemas-kemas. Skru LCC. Apa function LCC? LCC ni fungsi dia adalah untuk menjaga kesihatan bateri. LCC ni apabila bateri dah penuh, LCC ni akan cut daripada bateri terus mengecas. Jika kita pasang solar tak menggunakan LCC, boleh juga. Tapi nanti bateri akan cepat kembung dan cepat rosak. Sebab bila bateri dah penuh, dah cas penuh, dia akan terus mengecas tanpa cut off. LCC ni function dia untuk cut off. Maksudnya bila bateri dah penuh cas, dia akan cut off. Maksudnya bateri dah tak boleh cas lagi. Jadi bateri tu akan tahan lama dan selamat. Okey, kita pasang inverter pula. Jadi bila tuan-tuan beli inverter nanti, jangan salah beli. Kalau tuan-tuan mahu menggunakan sistem 12 volt, pastikan inverter yang tuan-tuan beli adalah 12 volt. LCC pun adalah 12 volt. Jika tuan-tuan ingin memasang sistem 24 volt, inverter perlu 24 volt, LCC juga perlu 24 volt. Jika tuan-tuan ingin sistem 48 volt, pastikan inverter 48 volt, LCC juga 48 volt. Tak boleh tak sama, nanti tak boleh bawa. Apakah function inverter? Inverter ni function adalah dia akan menukarkan DC ke AC, menukarkan sistem bateri ke sistem yang kita gunakan untuk barangan lampu, kipas, mesin basuh, aircon, mesin. Sekarang kita akan pasang kat sini. Allah. Okey, buka dulu. Tak boleh buka dulu Buka dulu. Kat atas ni, pasang. Okey. Dah siap. Sekarang kita akan pasang wire pula. Ini adalah kabel solar. Kabel yang ada line merah hitam. Ini adalah kabel untuk positif. Kabel yang tiada line, hitam saja. Kabel yang hitam saja, tiada line, ini kabel untuk negatif. Kita lihat dekat sini. Solar, bateri, load. Kita hanya gunakan dua saja. Solar, iaitu solar panel yang sana. Solar panel. Bateri yang bawah ni. Bateri. Kita menggunakan bateri 12 volt. Kita menggunakan bateri 12 volt. Load ni adalah untuk alatan elektrik yang kurang dari 12 volt DC. Hanya alatan elektrik DC sahaja. Jadi kita tak gunakan yang ini, kecuali anda ingin memasang barang elektrik DC, iaitu atau lampu LED. Bolehlah. Kalau AC punya barang elektrik tak boleh pasang dekat sini. Jadi kita gunakan dua saja, solar dan bateri. Bila kita kopik kabel, pastikan core tidak rosak. Kopik kabel, hati-hati, tolak begini. Pastikan core tidak rosak, tiada yang putus atau tiada yang berkesan. Macam ni Sekali lagi. Sikit saja. Okey, pastikan tiada core yang rosak.
untuk kabel inverter perlu menggunakan kabel lug. Kabel lug. Ini adalah kabel lug. Okey, kita akan pasang kabel lug. Untuk pasang kabel lug perlu gunakan crimping. Jadi kita masukkan dekat sini. Kita crimp dia. Bukan kuat okey, kuat. Oh, tak kuat. Tak kuat, kita crimp lagi. Gunakan dengan saiz lebih kecil. Saiz yang lebih kecil. Okey. Sekarang dia kuat. Nombor 2. Ini untuk positif, untuk negatif. Positif ada tanda merah positif. Hitam negatif. Okey, pastikan dia kuat. Dah siap. Dekat sini kita dah ada kabel untuk PV, bateri dan inverter. Jadi kita akan mula memasang. Pastikan positif masuk ke positif, negatif masuk ke negatif. PV. Ini positif. Okey, kita masukkan ke PV. Positif. Okey, kuat. Negatif. Okey, jika dia tak kuat, kita gunakan screwdriver untuk ketatkan. Macam tu. Ketatkan supaya dia jadi lagi, supaya connection ni kuat. Okay. PV ke solar. Gunakan kabel type supaya nampak lebih kemas. Ada. Sekarang kita pasang kabel positif, bateri pula. Bateri. Ini positif. Ini outgoing ni tuan-tuan. Ini bawa incoming, ini outgoing. Bateri. Negatif. Okey, kita ketatkan menggunakan screwdriver.
dah siap penyambungan untuk PV dan bateri. Kemudian kita ikat dengan kabel tight supaya lebih kemas. Potong. Kita akan pasang inverter pula. Pastikan positif. Sebelah kiri adalah positif, sebelah kanan adalah negatif. Kiri positif, sebelah kanan adalah negatif. Okey, terus masukkan ke positif. Positif. Ikat terus. Pastikan ketat pasal ikatan kuat. Kemudian kabel negatif. Kita masukkan ke negatif. Kat sini ada simbol. Pasti ni positif, negatif. Positif, negatif. Okey, dah siap pemasangan sistem breaker. Letakkan. Ambil kabel tight, kemaskan. Sekarang dah siap inverter, argo inverter ke inverter, bateri ke bateri, PV ke PV. Kita akan buat sambungan bateri. Pertama, perlu pastikan voltage bateri. Dengan cara dia set pada DC volt. Sini ni dekat di pada terminal bateri ni ada positif, negatif. Simbol negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif. Probe merah pada positif, probe hitam pada negatif. Berapa volt? 12.6 menunjukkan bateri dalam keadaan baik. Bateri dalam keadaan baik. Bateri dalam keadaan baik. Okey, bateri dalam keadaan baik. Untuk sistem solar off grid 12 volt, tuan-tuan boleh menggunakan satu biji bateri sahaja, atau 2 biji, atau 3 biji, atau 4 biji. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh gunakan minima 1 biji atau maksima berapa yang tuan-tuan nak gunakan, tak ada masalah. Cuma sambungan kena betul. Disebabkan bateri solar ini adalah 12 volt dan sistem yang kita guna juga 12 volt, kita perlu pasang sistem parallel atau sistem selari. Ini adalah penyambung bateri. Ada dua jenis penyambung, satu positif, satu negatif. Jadi jangan salah pasang. Positif kita pasang pada positif. Negatif kita pasang pada negatif. Ambil adjustable dan kita ketatkan dia. Sambungan mesti ketat. Untuk sistem parallel, untuk memastikan bateri yang kita pasang tetap 12 volt, tidak berubah ke 24 volt atau 48 volt, kita mesti buat sistem parallel. Macam mana parallel? Susunkan sebaris positif saja, negatif saja, dan positif mesti loop. Positif, positif, positif. Negatif, negatif, negatif.
Jadi saya dah potong kabel dia, negatif dan positif. Cara dia mudah je. Kalau bunga. Okey. Bunga. Masukkan kabel macam ni. Masukkan, kita ikat. Masih ketat tuan-tuan, tak boleh longgar, masih ketat. Okey, masih ketat. Pastikan dia ketat. Bunga. Aku masukkan juga. Ikat. Ni green. Salah, ni negatif. Oh, negatif. Buka balik. Okey. Ni buka balik. Alright, ikat. Kuat. Kabel untuk bateri kalau boleh biar besar Kabel untuk bateri kalau boleh mesti 16mm ke atas. Saya ulang, kabel untuk bateri perlu 16mm ke atas sebab bateri ni dia boleh buat kabel tu jadi panas. Jadi gunakan 16mm punya kabel ke atas. Ini sebagai contoh saja, saya gunakan kabel 6mm sebagai contoh pembelajaran. Dalam real situation, jika tuan-tuan buat sendiri nanti, pakai kabel 16mm ke atas. Itu lebih selamat. Okey, sekarang kita masukkan kabel positif pula, kabel negatif pula. Semua kabel telah disambung secara selari, parallel. Kita cek voltage. Tetap 12 volt. Walaupun 4 bateri tetap juga 12 volt. Tetap juga 12 volt. Tetap juga 12 volt. Bateri hujung dan bateri pangkal positif negatif tetap 12 volt. Stop. Kita dah siap pasang bateri parallel system atau selari. Walaupun ada 4 unit bateri, tetap juga mendapat 12 volt reading. Sekarang kita akan pasang dari bateri ke incoming bateri. Outgoing bateri dah ke ACC. Outgoing bateri dah ke ACC. Incoming bateri kita masukkan ke breaker atau 2 pole MCB bateri. Senang je. Positif kita masukkan positif. Bila
bila kita pasang bateri, tak boleh masukkan dua-dua sekali. Risau berlaga masa kita pasang bateri ni, pastikan jangan berlaga. Jangan berlaga hujung-hujung, nanti meletup. Jadi asingkan. Positif kita letak dekat sini. Positif. Negatif letak dekat sini. Negatif. Pastikan hujung bateri tak berlaga. Okey. Kita ambil, letakkan dia. Ini kabel negatif. Kita masukkan dekat negatif. Mana ni? 8, saya 8. Ni. Dekat ni 2.5. Simbol negatif. Kita masukkan dekat negatif. Okey, pastikan kuat, ketat. Positif kabel, belang merah, masukkan ke positif. Sekarang litar dah lengkap. Litar lengkap untuk inverter. Macam mana inverter? Inverter dari bateri looping masuk ke inverter. Dari bateri looping masuk ke inverter. Jadi kita perlu ada kabel ekstra. Positif dan negatif. Buka balik. Positif. Kita masukkan positif dengan positif. Macam ni. Kuatkan dia supaya tak cabut. Positif dengan positif. Negatif. Bawah ni, bawah. 2.5. Negatif. Dengan negatif. Masukkan ke inverter. Negatif dengan negatif. Okey, dah siap. Nanti PV kita akan masukkan bawah ni. AC out daripada inverter terus masuk ke AC out. Kita ambil kabel tie, kemaskan pendawaian.
Untuk AC out kita gunakan plug top 13M. Wire ni saya syorkan tuan-tuan guna wire yang lebih besar, mungkin saiz 2.5mm atau saiz 4mm. Saya ulang, gunakan saiz 2.5 atau 4mm. Macam sekarang saya gunakan saiz 1.5mm sebab ini adalah pembelajaran. Okey, senang saja. Masukkan di sini. Kepala kecil tu. Okey. Masukkan di sini. Pastikan button off. Coklat positif. Okey. Biru negatif atau neutral. Okey, macam mana cara nak pasang plug top? Anda boleh tengok di Google, YouTube atau boleh beli buku yang saya tulis. Ni senang je pasang dia. So, ni rahsia semua orang tahu pasang. Okey, masuk macam ni. Jadi AC out pun dah siap. Kita perlu looping ni je kabel. Kita akan buat pendawaian untuk AC out pula. Kuning mewakili kabel live. Coklat incoming, outgoing dia dekat sini. Nampak tanda neutral 2.5 mm. Neutral. Ini untuk kabel hitam. Jadi masukkan macam ni. Dekat simbol nombor 1. Pastikan tepat. Okey. Warna hitam dekat neutral. Warna hitam dekat neutral. N. Breaker ni namanya RCCB. Residual Current Circuit Breaker, RCB. 2-pole MCB sebagai main switch. 2-pole MCB, 2-pole MCB, 2-pole MCB sebagai main switch. RCCB, 2-pole MCB, RCB, 2-pole MCB. Kena ingat Okey. Nampak kabel tu dekat ni. Dia fokus. Kita nak pasang wiring plug socket. Gunakan MCB C16. Okey, macam ni. Mana bas-bas neutral? Bas-bas neutral. Ambil bas-bas neutral. Kita masukkan bas-bas neutral dan bas-bas earth. Bila tuan-tuan beli breaker kotak DB tu, tak perlu risau lagi nak masukkan satu persatu sebab dalam kotak DB tu semua dah dimasukkan. Tuan-tuan hanya pasang saja. Ni saya tunjukkan satu persatu supaya tuan-tuan lebih faham. Okey, neutral. Bas-bas earth. Ni bas-bas earth. Okey, neutral earth kita dah pasang. Ini adalah earding rod. Earding rod perlu untuk sistem off grid, perlu memakai dua earding rod. Satu untuk earding pembumian, satu untuk neutral. Kita pasang untuk earding dulu. Jadi senang je, tuan-tuan cari 2 batang atau 3 batang atau 10 batang. Tanam je macam ni. Ketuk je. Okey. Ketuk sampai habis. Saya tak boleh ketuk sampai habis sebab ini sesi pembelajaran. Nanti lambat videonya habis. Jadi saya buat syarat saja. Saya buat syarat saja kabel.
ambil kata kabel bumi. Kalau tuan-tuan gunakan kabel hijau ni, pastikan kabel 2.5 atau 4mm kalau untuk load yang kecil dan jarak yang tak jauh. Kalau tuan-tuan nak buat proper, guna saiz 10mm paling minima. Gunakan rod clamp. Pastikan copper rod ni ditanam sehingga habis. Ini sesi pembelajaran, saya tanam separuh saja sebab saya tak nak video ni panjang sangat. Okey. Letakkan dia. Cantik. Dah ngam 2.5 ni, 2.5. Agak macam ni lebih kurang lah. Buat nanti tuan-tuan buat lelok lawa sikit. Ini nak ajar saja. Okey. Tarik kabel bumi. Tarik. Tadi bang kuat. Masukkan ke mana kata? Okey bang. Okey. Masukkan ke earth busbar. Masukkan ke earth busbar macam ni. 2.5 ni, banyak pun 2.5. Dia fokus. Okey, selesai. Bumi kita dah siap pasang. Sekarang kita nak pasang kabel neutral dan latch pula. Sebaiknya tuan-tuan guna kabel 10mm. Saya syorkan 10mm. Ini sesi pembelajaran, saya gunakan kabel kecil saja untuk memudahkan pemahaman. Sebaiknya tuan-tuan guna kabel 10mm. Live, incoming, outgoing, masuk ke MCB breaker. Bawah ni, fokus bawah. Okey, masuk ke sini. Pastikan dia kuat. Jadi, screwdriver, kuatkan dia. Kabel neutral. Oh, ini kabel neutral. Kita masukkan bawah ni. Neutral in, neutral out. Kita masukkan. Neutral out. Masukkan ke neutral bus bar. Sudah selesai
retard breaker. Cuma kita perlu pasang untuk soket plug, lampu, kipas. Nanti jika tuan-tuan nak pasang lebih banyak soket plug, tuan-tuan perlu pasang lebih banyak MCB. MCB ni pasang banyak. Untuk soket plug guna C16, untuk lampu guna C10 atau C6. Jadi tuan-tuan boleh pasang banyak dekat sini. Buat cara yang saya buat, looping. Jika tuan-tuan nak belajar lebih tentang pendawaian elektrik, tuan-tuan perlu beli buku yang saya dah tulis, DIY Electrical di Shopee. Pergi di Shopee, DIY Electrical Wiring Book. Sekarang kita akan buat pendawaian soket plug pula. Senang saja. Kita masukkan 3 macam ni. Yang kuning ni kita masukkan dekat atas, dekat sini. Kuning dekat ni 2.5. Dekat atas. Okey, hitam kita masuk dekat neutral bus bar. Dekat sini. Hitam, neutral bus bar. Kabel bumi, kabel hijau kita masukkan dekat earth bus bar. Okay. Kita ambil kabel type untuk kemaskan dia. Potong 3 kabel. Dekat ni 2.5. Okey, kita ambil soket plug. Dekat soket plug ni ada tulis live 2.5. Live, neutral, earth. Live, neutral, earth. Jadi kita masukkan. Kuning kita masuk dekat live. Kalau kecil sangat kita kelepatkan. Untuk kabel plug disyorkan 2.5 mm. Untuk kabel plug disyorkan 2.5 mm. Live, neutral, earth. Okey, dah siap. Macam tak masuk je kabel ni. Cek balik. Okey. Pastikan ikatan tu kuat, ketat. Tak melonggar. Kita ambil skru.
skrukan tu. Okey. Siap satu plug. Sekarang tibalah masanya kita akan tarik kabel daripada solar sampai ke breaker. Kita boleh gunakan satu keping panel solar saja untuk sistem 12 volt. Boleh guna satu keping, boleh guna dua keping, 3 keping atau 4 keping, maksimum 4 keping. Untuk panel solar yang saya gunakan sekarang 435 watt sekeping. Untuk sistem ACC yang kita guna, ACC yang saya guna sekarang di sini untuk model ni maksimum boleh link 4 panel sahaja. Jadi saya ada 2 panel, saya akan gabungkan menggunakan sistem parallel. Tak boleh guna sistem series. Sebab apa? Sebab panel ni 50 volt, kalau 40 volt something tadi, 40 volt something. Kalau guna sistem series dia akan jadi hampir 80 volt dan ACC tak boleh bawa. Saya kena guna sistem parallel juga. Jadi untuk parallelkan panel kena guna MC4 jenis Y. Jenis Y macam ni. Okey, jom. Tolong keluar kabel ni boleh? Keluar kabel ni. Okey, sekarang ini positif. Positif. Yang sana boleh tolong masuk tak? Kabel tu masuk ke sini. Kabel duduk tu ke sini. Nampak ni? Cuba nampak ni. Kabel tu angkat. Kabel tu tolak ke bawah. Tolak sini. Alright, lagi. Okey dah, turunkan. Alright. Jadi sekarang ini untuk negatif. Clear mi? Negatif, kita sambungkan dekat sini. Okey, sebelum tu ambil clamp meter, Farid, tolong clamp meter Farid. Clamp meter Farid. Ini sini punya. Okey, angkat ni. Tengok ni berapa dia punya volt dekat sini ni. Berapa voltage? Voltage maximum power 42 volt. Clear? 2.5. 2.5 ke tu? Ya. 42 volt. Betul? Okey, kita akan check. Turunkan dia. Turunkan dia. Turunkan. Okey, letak pada DC. Dah. Jangan ada shadow. Jangan ada shadow dekat sini. Sekejap. Tak ada shadow. Okey. Sini. Farid, sini. Cucuk dia. Cucuk. Negatif. Okey. Positif. Mi shadow. Belakang ni negatif. Tunjuk kat meter. Okey, cara dia. Berapa? 42.9. Sama tak macam panel? Sama kan? 42 volt kan? Okey. Jadi yang ini pula. Yang ini pun sama, tak boleh ada shadow, jangan ada shadow kat sini. Okay, cucuk dia. Cucuk dia. Okay, berapa volt? 42.6. Sama kan? Betul? Okey, jadi senang saja. Ini untuk negatif. Negatif dari fokus ni. Untuk panel A, masukkan dia. Untuk panel B, masukkan dia. Negatif dan negatif. Selesai. Parallel. Positif. Positif. Dengan positif. Selesai. Sekarang panel ni dah jadi parallel. Okey, check balik. Check balik. Jangan ada shadow kat panel. Tepi. Bagi sini. Okey. Fokus ni. Nampak ni? Ni sini nampak? Masukkan. Okey, meter 42.9. nampak? Tetap 42.9. Okey. Bila kita guna sistem parallel, parallel ni akan meningkatkan arus, akan meningkatkan M tapi voltage tetap sama. Itu sistem parallel. Sistem series voltage
akan meningkat, M tetap sama. Saya ulang, sistem parallel, voltage akan sama, M akan meningkat. Sistem series, voltage akan meningkat, M sama. Series parallel, voltage dan M akan meningkat bersama. Okey, sekarang kita akan tarik kabel panjang dari sini ke PV. Kita akan sambung MC4. Ini MC4 untuk kabel positif. Dia kalau kabel positif, dia punya kabel link besar besar. Saya besar. Saya dah besar untuk MC4, untuk positif. Clear ni? Untuk negatif, ini kabel negatif. Untuk kabel negatif, dia punya MC4 dia punya kabel link kecil. Beza macam tu. Okey, kita akan sambung. Okey, jom. Kita ambil hujung. Ini kabel negatif hitam. Negatif kita akan sambung dengan negatif. Jadi tak boleh pasang MC4 negatif, tak boleh masuk, tak boleh ngam. Kita kena pasang MC4 positif baru boleh ngam. Dekat 2.5 ni. Cara dia macam ni. Masukkan kabeling. Tekan pakai long nose. Matikan dia. Gigit kuat-kuat. Jangan putus Okey. Tak boleh, dah kuat Tak boleh. Buka. Masukkan, pastikan ada getah macam ni. Pastikan ada getah macam ni. Masukkan. Sampai bunyi tak, tekan sampai ada bunyi. Okey, ada bunyi. Ikat. Alright. Ini untuk negatif. Negatif 25 ni, negatif. Jangan masukkan dulu, bahaya. Positif, kabel positif. Okey, ini kabel positif. Ada line merah. Positif, sama juga. Kopek. Masukkan. Matikan dia. Kuat. Buka. Masukkan. Pastikan ada stopper. Okey, tekan sampai bunyi. Tak boleh masuk, kadang-kadang dia rosak. Kadang-kadang dia dah rosak. Bukan, silap. Ini yang besar. Yang besar untuk positif, yang kecil untuk negatif. Faham betul? Jadi kita dah terbalik pasang. Okey, tukar, terambil satu lagi. Okey, kita salah buat, kita potong balik. Kita salah buat. Jadi ini kabel negatif. Kabel negatif kita akan masuk dengan positif. Kan? Bau ngam. Dia punya kabeling besar. Masukkan. Matikan dia. Pastikan kuat. Masukkan stopper. Pastikan dia bunyi.
ikat. Okey, ini kabel negatif. Tak mau, jangan connect dulu. Letak je tepi. Ini kabel positif. Kita ikat. Kita ikat. Masukkan stopper. Okey. Ni je tak ada bunyi, jenis ni tak ada bunyi. Dia biasa letak dia bunyi. Okey, jenis ni tak ada bunyi. Ikat. Okey, kuat. Ini untuk positif. Jangan masuk dulu sebab bahaya. Kita kena buat connection dahulu. Alright, jom. Connection dahulu. Kita masukkan ke PV. Fokus ni, PV. Kita kopik kabel positif. Cordless, tolong ambil cordless tu. Okey, masukkan ke positif. Positif. Kabel negatif. Kita masukkan ke negatif. Okay, screwdriver bunga. Kita nak ketatkan dia. Sekarang sistem dah complete. Ni, nampak ni sini? Fokus ni. Okey, yang semua. Kita pasang sekarang. Ini kabel positif, line merah. Positif, kita masukkan dekat positif 2.5 mm. Okey, masuk. Ini kabel negatif, masukkan dekat negatif. Selesai. Ada shadow, tak payah shadow. Tarik sikit. Okey. Okey. Jom kita test. Sebelum kita onkan sistem, kita check untuk confirmation. DC volt 42.43 volt. Masuk. Bateri mesti 12 volt. Betul. Sekarang kita onkan dia. First kita on bateri dulu. Kosong kat ni. Kosong. Kita on bateri dulu. Dia function 12.4 volt bateri. Sekarang kita akan onkan PV. Kita onkan PV. Sistem dia tulis sini sistem 12 volt. Claim ni 25. 12 volt. Kita onkan inverter. Inverter pastikan off position. Inverter AC out. Ni fuse untuk plug. Okey, kita akan onkan sekejap lagi. Kita ambil socket tester. Satu, jauh ni. 1, 2, 3. Betul, dalam keadaan on. 12 volt to 228 volt. 2.5 mil. DC 12.9 volt. Convert ke AC 228 volt. Okey, sekarang kita check dekat sini.
tak ada earding Nampak tu? Tak ada earding. Baca dia ni. No earth. Lampu las tak ada menyala. Tak menyala, maksud no earth. Tekan tak trip. RCB tak trip. Saya tekan RCB tak trip. No earth. Sebab apa no earth? Sebab neutral tidak dibumikan. Tetapi plug berfungsi dengan baik. Ambil kipas. Kita dengan kipas. Dekat sini pun kita boleh guna kipas. Ini macam dah rosak je kat sini. Tekan kat sini. On. Okey. Kipas dah berfungsi. Tapi tak ada earth. Tak ada sistem bumi. Kita kena pasang sistem bumi. Cara dia macam mana? Kita perlu tanam earth satu lagi. Okey, tarik kabel hitam kat sini. Ambil hammer. Clamp mana clamp? Ada clamp di situ. Ambil clamp. Earth clamp. Jom. Jadi ini root untuk sistem bumi. Root untuk bumi. Pastikan tanam sampai habis Dan ini root untuk neutral. Root untuk neutral. Jarakkanlah dalam 12 kaki ke 18 kaki ke. Jadi root bumi dengan root neutral jarakkan dalam 12 hingga 18 kaki. Tanam. Saya tanam sikit saja sebab saya nak tunjuk contoh pembelajaran. Nanti bila buat betul-betul, anda tanam sampai habis. Tanam dalam 2 batang atau 3 batang atau 10 batang. Okey, adjustable. Wire dengan cutter. Wire, cutter, cepat. Tanam. Okey. Cutter. Okey, di sini. Wire mana? Okey, kita kopek. Kopek, neutral. Kita ikat kabel neutral dekat rod bumi. Jadi, neutral pun kena dibumikan juga. Okey, ketatkan. Saya buat separuh saja sebab ni sesi pembelajaran. Nanti anda kat rumah bila nak buat, tanamlah habis-habis rod ni. Jangan buat macam ni. Okey, jom. Kita pelik pula. Jom. Okey. Tarik. Okey. Ni tarik, nanti ikat dengan kabel tu sekali pakai kabel tight Cun-cun. Okey, tolong angkat ni dulu. Bang. Tolong angkat. Boleh? Farid? Okey, ingat mana ni? Boleh lah. Itu tarik balik. Okey, ni kabel neutral tadi. Kabel neutral yang kita tanam dengan rod bumi tadi. Kita offkan dulu. Offkan dulu. Ni. Kita offkan dulu. Kita letak dekat AC out neutral. Ni neutral 25 mi. Part neutral ni. Buka. Macam ni. Screwdriver bunga. Bunga. Okey. Dekatkan. Macam ada ketat. Okey, ada ketat.
Okay, neutral dah ditarik dan kita on balik. Kita on balik. Kita onkan AC out. Kita test menggunakan socket tester. Socket tester, masukkan. Kita on. Nampak tu? Baru ada bumi. Tekan trip. Ni trip. Jauh sikit ni. Okey. Ada bumi. Nampak? Ada bumi. Correct. Ada bumi. Jauh sikit. Saya tekan. Create. Kimi. Orang sini ya. Trip. Baru selesai. Okey tuan-tuan dan puan. Selesai sudah pembelajaran bagaimana kita memasang sistem solar off-grid system PWM inverter. PWM inverter menggunakan ACC sistem 12 volt. Pada video berikutnya saya akan ajarkan tuan-tuan dan puan sistem 24 dan sistem 48 volt. Terima kasih.